Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa khabar anak-anak yang dikasihi sekalian? Alhamdulillah, ketemu lagi kita dalam kelas sains bagi tahun 3. 3 Ibn Sina dan juga 3 Al-Farabi Sri Al-Furqan. Baik, pada hari ini kita akan belajar topik baru, iaitulah kelas makanan. Jadi hari ini kita akan berbincang tentang makanan. Makanan adalah apa yang kita makan setiap hari. Lihat pada gambar ini, nasi lemak. Apa yang anda telah sarapan pada hari ini? Apa agaknya sarapan anak pelajar pada hari ini? Mungkin ada yang bersarapan dengan nasi lemak dan kopi. Barangkali ada yang bersarapan dengan nasi goreng dan air Milo barangkali. Roti sandwich dan jus oren. Ataupun roti canai dan teh tarik. Ini semua adalah contoh-contoh makanan yang kita makan setiap hari. Baik, kesemua makanan ini seperti juga telah kita pelajari dalam kemahiran proses sains, itulah setiap perkara dalam dunia ini kita boleh asingkan dia, bahagikan dia, kelaskan dia kepada kelas-kelas tertentu mengikut ciri-ciri persamaannya. Dalam topik pada minggu ini kita akan lihat makanan itu dikelaskan mengikut kelas makanan melihat kepada kepentingannya kepada manusia. Kepentingannya kepada manusia, zat yang dibekalkan kepada manusia. Jadi, makanan ini boleh dibahagikan kepada 7 kelas makanan. 7 kelas makanan. Itu terdiri daripada karbohidrat, seperti roti dan nasi, protein seperti ikan dan daging, lemak seperti minyak dan cheese, mentega, mineral seperti ikan bilis, garam, vitamin seperti buah-buahan dan juga sayur-sayuran, pelawas daripada sayur-sayuran dan juga tumbuhan, dan terakhir adalah air. Air yang kita minum setiap hari juga termasuk kategori atau kelas makanan yang tersendiri. Dibahagikan kepada 7 dan insya-Allah kita akan lihat satu persatu apakah yang dimaksudkan dengan kelas-kelas makanan ini, apakah fungsinya ataupun kepentingannya kepada kita dan apakah contoh-contoh makanannya. Jadi ini 3 perkara yang kita akan cuba dapatkan fahamkan pada hari ini, iaitulah pengkelasan makanan, apakah 7 jenis kelas makanan tersebut, apakah contoh-contohnya dan apakah fungsinya ataupun kepentingannya kepada manusia. Baik, yang pertama kita mulakan contoh. Kita lihat dulu yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat, apa fungsi karbohidrat? Karbohidrat fungsinya adalah memberikan tenaga kepada kita. Jadi setiap hari kita mesti makan makanan yang terdiri daripada karbohidrat. Jadi karbohidrat memberikan tenaga. Tanpa tenaga kita tidak akan mampu untuk membuat kerja atau sebarang aktiviti. Jadi bila kita sarapan atau kita bangun awal pagi, kita mesti isi tubuh kita dengan karbohidrat. Kerana ia adalah sumber tenaga untuk kita membuat aktiviti sepanjang hari. Jadi, fahamlah kita bahawa karbohidrat terdiri daripada makanan yang beratlah. Makanan yang berat yang mengenyangkan. Contohnya seperti nasi, barangkali roti yang berasal dari gandum, ubi kentang. Itu misalnya kita di Malaysia kita makan nasi, tapi di barat, di Eropah, mereka makan fries, makan kentang goreng. Kerana ia juga memberikan tenaga seperti beras. Ia adalah terdiri daripada karbohidrat. Gula juga memberikan tenaga, merupakan sumber karbohidrat bagi manusia, dan juga ubi kayu. Kalau nenek moyang kita dulu, waktu mereka susah untuk nanam padi ketika penjajahan misalnya, maka antara alternatif kepada karbohidrat adalah ubi kayu. Ini juga adalah sumber karbohidrat bagi manusia mendapatkan tenaga. Sumber tenaga manusia, karbohidrat, boleh juga diperoleh daripada ubi kayu. Itu yang pertama. Karbohidrat, fungsinya atau kepentingannya kepada manusia memberi tenaga, sumber tenaga kepada manusia. Contohnya adalah nasi, roti, ubi kentang, gula dan ubi kayu. Seterusnya adalah protein. Protein juga salah satu kelas makanan yang penting kepada manusia kerana ia berfungsi untuk tumbesaran manusia. Setiap hari ada sahaja sel-sel dalam tubuh kita ni yang rosak, tisu-tisu dalam tubuh kita yang rosak,
yang perlu digantikan dengan sel-sel baru untuk membentuk tisu-tisu baru. Jadi, protein inilah yang menjadi sumber untuk penghasilan sel-sel baru dalam tubuh kita. Apatah lagi untuk anak-anak pelajar yang sedang membesar, kanak-kanak sedang membesar, sangat memerlukan protein kerana protein membantu dalam pertumbuhan otot. Jadi, kekurangan protein boleh menyebabkan pembesaran itu terbantut. Jadi, penting protein ni. Jadi, protein ingat, ia berfungsi untuk pembesaran manusia, membaiki tisu badan yang rosak dan membina sel-sel baru untuk pertumbuhan yang sihat. Jadi, contoh protein adalah seperti ikan ataupun daging, ya, daging ayam, daging lembu. Telur juga adalah sumber protein yang baik, yang tinggi protein. Susu, jadi bagus kalau kita amalkan susu setiap pagi kerana ia adalah kaya dengan protein selain daripada kalsium. Soya, soya juga adalah sumber protein. Bukan saja soya, apa sahaja jenis kekacang, bijirin seperti kacang tanah, itu adalah kaya dengan protein yang sangat baik untuk pembesaran manusia. Yang ketiga adalah lemak. Lemak juga adalah salah satu jenis makanan, kelas makanan. Kita boleh bahagikan makanan ini kepada jenis lemak. Lemak ini fungsi untuk memanaskan badan kita. Ia penting kerana ia menjadi di bawah lapisan kulit kita. Lemak itu akan terkumpul ketika kita sejuk. Jadi lemak inilah yang akan berfungsi sebagai penebat haba untuk memastikan haba dari tubuh kita tidak terbebas keluar. Jadi boleh mengekalkan suhu badan kita ketika cuaca yang sejuk. Jadi itu dapat mengelakkan kita daripada kesejukan yang melampau. Jadi lemak ini juga perlu, selain daripada lemak itu juga berfungsi untuk melindungi organ-organ kita. Misalnya kalau anak pelajar pernah sembelih ayam misalnya, tengok dalam organ ayam, organ-organ tertentu itu dikelilingi dengan lemak-lemak yang berwarna putih tu, yang kuning tu. Jadi dia melindungi organ daripada mudah tercedera. Jadi ini fungsi lemak dalam tubuh. Jadi kita perlukan lemak juga. Perlukan juga dalam setiap hari kita makan, ada juga kandungan lemak. Tapi janganlah sampai berlebihan. Contohnya, lemak ada bahagian kepada lemak haiwan dan lemak tumbuhan. Lemak haiwan contohnya mentega yang dibuat daripada susu. Disebut sebagai butter, mentega. Minyak sapi, krim, keju, kuning telur yang berasaskan susu daripada haiwan, ini dipanggil lemak haiwan. Contoh adalah seperti keju. Keju juga dibuat daripada susu. Lemak tumbuhan pula adalah yang dihasilkan daripada tumbuhan. Misalnya minyak seperti minyak kacang tanah, minyak kelapa sawit, minyak masak yang ibu kamu gunakan setiap hari, minyak zaitun, margarin, itu juga semuanya berasaskan daripada tumbuh-tumbuhan. Contohnya seperti minyak masak yang digunakan di rumah setiap hari. Seterusnya adalah pelawas. Pelawas berfungsi untuk mengelakkan atau mencegah sembelit daripada berlaku. Ketika kita membuang air besar, sebahagian najis itu terkumpul di dalam usus, dalam usus kita, usus besar kita. Jadi pelawas ini dia adalah terdiri daripada gentian ataupun fiber, atau asasnya adalah selulosa, dan ia tidak dapat dicernakan oleh tubuh kita, menyebabkan dia akan dikeluarkan daripada tubuh. Jadi apabila kita makan sumber makanan yang terdiri daripada pelawas ini, dia akan keluar daripada tubuh kita. Dalam masa yang sama, dia akan mengeluarkan sekali najis yang ada dalam tubuh kita. Sisa-sisa makanan lain yang ada dalam tubuh kita. Jadi ia membantu untuk kita membuang pembuangan air besar, untuk kita membuang najis kita. Jadi dalam proses penyahtinjaan kita. Jadi ia sangat bagus kerana dia akan membantu kita membuang toksik daripada tubuh kita melalui proses nyahtinja ataupun pembuangan air besar. Jadi ia mengelakkan sembelit, mengelakkan najis menjadi keras dalam tubuh. Jadi ini juga adalah kelas makanan yang manusia perlu ambil untuk mengelakkan dia terkena penyakit sembelit. Sumbernya banyak daripada buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Jadi kalau kita tengok misalnya buah nenas, dia macam ada garis-garis halus tu. Itulah contoh fiber yang tidak dapat dicernakan oleh tubuh, tapi dia akan membantu untuk kita membersihkan usus kita. Misalnya air buah-buahan, ini juga sangat bagus untuk kesihatan kita, mencegah sembelit. Itu adalah beberapa sumber pelawas yang ada di sekitar kita, buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Seterusnya,
kita ada juga vitamin. Vitamin ni adalah bertujuan untuk menjaga kesihatan kita, memastikan kita sentiasa sihat. Ia adalah bahan organik yang diperlukan dalam kuantiti yang sedikit saja. Jadi tak perlu banyak. Dia perlu, tapi tak perlu dalam kuantiti yang banyak. Berbeza dengan protein dan juga karbohidrat. Jadi vitamin ni kita boleh dapatkan dia daripada buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Kita lihat ada banyak pelbagai jenis vitamin. Vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, E, K. Jadi dia ada sumber-sumbernya yang membantu dalam fungsi memastikan organ kita berfungsi dengan baiklah. Misalnya vitamin A untuk mata, dan ada lagi vitamin-vitamin yang membantu dalam untuk kesihatan kulit kan, dan membantu organ-organ kita berfungsi dengan sempurna. Sumbernya banyak daripada buah-buahan dan juga sayur-sayuran yang kaya dengan vitamin. Jadi pastikan dalam diet kita atau makanan kita ada buah-buahan dan juga sayur-sayuran yang diambil untuk memastikan kita sentiasa sihat. Seterusnya adalah mineral. Mineral juga berfungsi untuk menjaga kesihatan manusia seperti vitamin. Ia diperlukan dalam kuantiti yang sedikit saja untuk mengekalkan kesihatan badan. Sumbernya ataupun dia terdiri daripada seperti natrium, ferrum ataupun zinc, zat besi, magnesium, zinc, kalsium. Semua ini membantu dalam memastikan manusia sentiasa sihat. Misalnya kalsium dalam pembentukan tulang, ferrum, zat besi dalam pembentukan darah. Jadi ini semua ada fungsi-fungsi tertentu dalam tubuh kita. Diperlukan dalam kuantiti yang kecil sahaja tetapi diperlukan juga. Tidak boleh kita abaikan pengambilan mineral. Seperti kita minum air mineral misalnya yang kaya dengan pelbagai mineral. Kalau kamu beli air mineral, di belakang tu kamu tengok magnesium dia berapa, ferrum dia berapa. Jadi itu adalah mineral-mineral yang ada dalam air. Air yang kaya dengan mineral, itu air yang diambil daripada perut bumi. Dia kaya dengan mineral yang baik untuk kesihatan kita. Contohnya kita boleh dapatkan sumber mineral ni daripada makanan laut misalnya. Ketam, udang, kerana dia di lautan ni kaya dengan mineral, garam mineral. Ikan bilis. Dalam sayuran-sayuran juga ada. Misalnya bayam yang kaya dengan zat besi. Bagus untuk dalam pembinaan sel-sel darah merah. Baik, seterusnya adalah air. Yang terakhir adalah air. Air ini berfungsi untuk mengawal suhu badan kita. Jadi perlukan kira-kira 6 gelas sehari ataupun 2 liter air sehari. Kita perlu minum untuk memastikan suhu badan kita. Apabila kita dalam cuaca yang panas, tubuh kita mengawal suhu badan kita dengan mengeluarkan peluh. Air juga penting untuk kita dalam perkumuhan, untuk kita membuang toksik pada tubuh kita melalui pembuangan air kecil. Kita kencing, kita keluarkan toksik melalui air yang diminum. Dia akan keluar bersama dengan toksik dari tubuh kita. Dan juga peluh. Peluh juga mengeluarkan toksik daripada tubuh kita. Jadi, penting untuk kita dapatkan air yang cukup. Dan terbaik adalah air masak lah, air kosong. Itu yang terbaik. Dan tetapi air juga boleh dapatkan semuanya daripada buah-buahan. Misalnya, tembikai yang kaya dengan air, buah oren, jus oren itu kaya dengan air. Ini juga sumber-sumber ataupun kelas makanan yang penting dalam kehidupan kita. Jadi itulah dia 7 kelas makanan yang kita telah mempelajari pada hari ini. Okay, kelas makanan antaranya adalah air, kita ada karbohidrat, lemak, pelawas, mineral, vitamin dan protein. Diingat ada 7, air, karbohidrat, lemak, pelawas, mineral, vitamin dan protein. Baik, bagaimana untuk mengingat ke-7 kelas makanan ini? Jadi cikgu telah mudahkan dengan menggunakan formula air kelapa muda VIP. Jadi kamu ingat air kelapa muda VIP. Jadi yang berwarna merah tu air kelapa muda VIP. A untuk air, kelapa K untuk karbohidrat, la itu untuk lemak, P itu untuk pelawas, muda untuk mineral, V itu untuk vitamin dan P terakhir itu untuk protein. Jadi untuk memudahkan lagi mungkin kamu boleh bayangkan sebegini. Air kelapa yang
air kelapa yang berwarna hijau, masih muda, ada airnya. Ditulis VIP. Jadi air kelapa muda VIP. Itu untuk memudahkan kamu menghafal. Air kelapa muda VIP. So 7. Air, karbohidrat, lemak, lawas, mineral, vitamin dan juga protein. Itu untuk membantu kamu menghafal. Jadi jangan lupa juga dia kepentingan ataupun fungsi ke-7 kelas makanan ini. Protein untuk pembesaran, karbohidrat membekalkan tenaga, vitamin untuk menjaga kesihatan, mineral juga menjaga kesihatan, lemak memanaskan badan, air mengawal suhu badan dan pelawas mencegah sembelit. Inilah tajuk pelajaran kita pada hari ini. 3 perkara yang cikgu nak kamu dapatkan ataupun kamu fahamkan pada hari ini, iaitu makanan boleh dikelaskan kepada 7 jenis. 7 itu adalah air kelapa muda VIP, air, karbohidrat, lemak, lawas, mineral, vitamin dan juga protein. Kepentingannya, protein untuk pembesaran, karbohidrat untuk memberikan tenaga, vitamin dan juga mineral untuk menjaga kesihatan badan, lemak memanaskan badan, air mengawal suhu badan dan pelawas mencegah sembelit. Dan ingatlah contoh-contoh yang telah kita bincangkan tadi, contoh-contoh makanan bagi setiap kelas itu, fahamkan, ingat dan insya-Allah kamu boleh menguasai topik ini. Jadi tugasan minggu ini boleh dilihat pada dalam grup WhatsApp yang telah Ustaz masukkan dalam grup WhatsApp. Iaitulah untuk kamu membuat latihan dan kuis dan juga latihan dalam buku teks di bahagian akhir topik ini, soalan 5, 6 dan 7. Jadi itu sahaja kelas pada kali ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.